Hari ini awak akan mempelajari tajuk ataupun subtopik yang baru iaitu tolak masa. Okey, awak dah belajar minggu lepas. Waalaikumsalam. Okey, awak dah belajar pada minggu lepas tambah masa. So hari ini awak akan belajar tolak masa. Okey, cikgu dah sentuh beberapa soalan yang tentang tolak masa ni semasa awak buat tajuk berkaitan antara masa dan waktu tu. Tajuk yang mula-mula kita belajar. Okey, tapi hari ni kita akan sentuh tolak masa ni dengan lebih lanjut. Okey. Uh, tajuk tolak masa ni lebih kurang sahaja macam tajuk tambah masa. Cuma yang membezakan ni adalah operasi tolak. Okey, dari segi cara nak pinjam, dari segi cara nak tolak tu sama je dengan awak belajar sebelum-sebelum ini. Okey, baik. Kita akan tengok objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, menyelesaikan ayat matematik tolak. Okey, so hari ini awak akan menyelesaikan ayat matematik yang melibatkan operasi tolak. Okey, hingga 3 nilai masa. Maksudnya awak tolak dengan 3 nilai. Awak tolak dengan 3 nombor masa. Okey, dan di bawah ni adalah dia punya masa-masa lah. Berkaitan masa lah. Okey, jam hari, hari minggu, bulan dan tahun dan juga tahun, dekad dan abad. Okey, awak boleh buka muka surat 155 untuk rujukan di buku teks awak ataupun awak boleh saja tengok di skrin awak. Okey, baik. Kita akan tengok soalan contoh satu persatu berdasarkan buku teks. Okey, kita akan tengok soalan contoh satu persatu berdasarkan buku teks. Okey, ini adalah soalan contoh yang pertama. Okey. Dekat sini adalah gambar Nancy. Okey, Nancy dia pergi melawat negeri apa? Sabah dan juga Sarawak. Okey, negeri Sabah dan juga negeri Sarawak. Okey. Nancy berada di Sarawak selama 3 hari 4 jam. Okey. Dan di Sabah tidak diberitahu. Okey, dia tak bagi tahu. Okey, so berapa lamakah? Okey, soalan dia berapa lamakah Nancy berada di Sabah? Okey, sekarang di Sabah dia tak bagi tahu. Okey, tapi dia suruh cari berapa lama Nancy berada di Sabah. Tapi kita dah tahu dekat sini Nancy dia kata dia lawat kedua-dua negeri ni selama 6 hari. Okey, maksudnya dua-dua ni jumlah dia 6 hari. Kita nak dapatkan negeri Sabah, kita hanya perlu tolak negeri di Sarawak, masa negeri di Sarawak. Okey, masa di negeri Sarawak dan kita akan dapat negeri Sabah. Baik, so ayat matematik dia akan jadi seperti ini. Okey, 6 hari tolak dengan 3 hari 4 jam. Okey, anak-anak cikgu jelas tak macam mana boleh dapat ayat matematik macam ni? Jelas tak? Nampak tak? Jelas Okey. Maksudnya jumlah dua-dua hari ni dia pergi 6 hari. Tapi dia pergi kat Sarawak 3 hari 4 jam. Dekat Sabah kita tak tahu. So kita ambil 6 hari ni kita tolak dengan 3 hari 4 jam. So awak akan dapat ayat matematik seperti ini dan awak boleh terus tolak. Okey, awak dah belajar pada kelas sebelum ini. Kita akan tolak menggunakan bentuk lazim. Okay, macam mana nak tolak bentuk lazim? Yang pertama awak kena tengok ada perkaitan masa apa dekat sini. Ada jenis masa apa? Okay, kita ada hari dan juga jam. So dalam bentuk lazim awak kena ada hari dan juga jam. Okay, kena ada hari dan juga jam. Okay, cikgu letakkan garis dekat sini untuk memudahkan awak membezakan kedua-dua masa. Okey, baik. Sekarang tengok cara cikgu menolak masa. Okay, kita akan masukkan nilai. Okey. Yang pertama adalah 6 hari. 6 hari, masukkan nilai 6. Ada jam tak dekat 6 hari ni? Tak ada Okey, kalau tak ada, kita letakkan sifar. Okey, kejap dekat sini cikgu lupa. Cikgu kalau operasi tolak ni, cikgu suka anak-anak murid cikgu kalau dalam buku tulis, dalam buku tulis, selangkan satu. Selangkan satu petak. Okey, letak kat bawah sikit. Okey, 6 hari, sifar jam. Okey, tolak. Tolak dengan 3 hari, 4 jam. Okey, lepas tu barulah awak gariskan. Okey, ini adalah cara buat bentuk lazim untuk operasi tolak. Okey, cikgu sambung yang ni. Kejap, mana pen? Salah pen. Salah dah buat.
Okay, cikgu sambung garisan ni. Kita nampak nanti. Okey, baik. Sekarang kita boleh selesaikan dia. Okey, kita boleh selesaikan operasi ataupun soalan ni. Sekejap ya, cikgu cari warna. Okey, so sekarang sifar tolak 4. Boleh ke sifar tolak dengan 4? Tak boleh. Kita tak boleh tolak. Kecil tak boleh tolak besar. Kita kena pinjam dengan 6. Tapi awak kena ingat, 6 ni adalah keluarga hari. Ini adalah keluarga jam. So, lain Awak tak boleh pinjam potong 1, pinjam 1 macam tolak nombor bulat biasa. Tak boleh Awak kena ingat perkaitan antara hari dengan jam. Satu hari bersamaan dengan berapa jam? Bagus, Okey Kamil. Okey, bagus Adam. 24 jam. Satu hari bersamaan dengan 24 jam. Awak pinjam satu hari daripada 6. So, 6 ni akan jadi berapa? 5. Okey, 5. Satu hari tu pergi dekat jam, dia akan terus berubah jadi berapa? Jadi 24. Okey, so potong. 24. Yang nombor 24 ni awak kena tambah nombor paling atas. Nombor paling atas tu berapa? Kosong. So, 24 tambah kosong sama dengan? Okey, potong kosong, tulis 24. Okey, sekarang awak boleh tolak. 4 tolak 4 sama dengan berapa? Kosong ni dah tak ada Okey, kosong ni awak dah boleh abaikan kosong ni ataupun sifar ni. Okey, 4 tolak 4 sama dengan sifar. Okey, 2 tolak sifar sama dengan 2. 5 tolak 3 sama dengan 2. So, jawapan dia adalah 2 hari 20 jam. Okey, awak tengok 20 jam tu lebih tak daripada 24 jam? Awak tengok dekat sini 20 hari lebih tak 24 jam? Tak lebih, so awak boleh gunakan 20 jam. Okey, sebab sini adalah hari. Awak kena ingat satu hari bersamaan dengan 24 jam. Kalau dia lebih 24 jam, awak kena tukar macam operasi tambah yang awak belajar sebelum ini. Jelas Jelas? Jelas soalan contoh pertama? Senang Kalau ada soalan boleh tanya boleh raise hand, jangan takut, boleh tekan je. Okey. Baik, seterusnya kita tengok. Boleh cikgu pergi ke soalan yang lain? Boleh Okey, so ini awak faham Dia berada di Sabah selama 2 hari 20 jam. Okey, lepas tu dia bercuti pula di Sarawak selama 3 hari 4 jam. Okey, baik. Soalan seterusnya. Okey, ini adalah soalan menolak 3 nilai masa. Okey, 3 nombor. Tengok kat sini ada 3 nombor. 4 hari 2 jam, 1 nombor. 1 hari 16 jam, 1 masa. 1 hari 9 jam, 1 masa. Okey, cikgu memang sarankan awak tolak 1 per 1. Okey, maksudnya tolak 1 per 1 tu awak tolak 2 nilai masa ni dahulu. Okey, dapat jawapan baru tolak nilai masa yang terakhir. Okey, soalan ni soalan straight saja, soalan tak perlu soalan yang tiada situasi. Okey, terus ayat matematik, so awak terus buat bentuk lazim. Okey, macam biasa, tuliskan dia punya keluarga. Ada 2 masa dekat sini, hari dengan jam. So, tuliskan hari dan jam. Okey, tuliskan hari dan jam. Okey, lepas tu awak buat apa? Masukkan nilai. Okey, sebab apa ada 2 masa sini. So, 4 hari 2 jam tolak dengan 1 hari 16 jam. Okey, masukkan nilai. Okey, 4 hari 2 jam tolak dengan 1 hari. Cikgu selalu terlupa. Kejap Apa yang cikgu terlupa? Selangkan 1 lah kalau awak buat dalam buku. Senang. Okey. Okey, so mana pen hitam tadi? Hilang pula. Okey, so empat hari 2 jam tolak dengan 1 hari 16 jam. Okey, gariskan. Baik. Okey, so sekarang awak boleh selesaikan dia. Awak dah buat dia punya ayat matematik. So, 2 tolak 16. Boleh ke? 2 tolak 6 boleh ke? Tak boleh Okey, 2 tolak 6 ataupun 2 tolak 16 tak boleh. Awak kena tengok nombor keseluruhan Jangan tengok 2 tolak 6 je. Awak kena tengok 2 tolak 16. Okey, jangan tengok 2 tolak 6. Okey, sekarang awak kena pinjam dengan hari. Hari, awak ambil 1 hari daripada 4. Hari ni akan jadi berapa? 3. Bagus. Okey, akan jadi 3.
Pergi dekat jam, dia akan jadi 24. Sebab satu hari, cikgu tulis tadi, satu hari bersamaan dengan 24 jam. So, 24 pergi dekat atas ni, awak kena tambah nombor atas ni. 24 tambah 2 dapat berapa? Bagus. Okey, 24 tambah 2 sama dengan 26. Okey, so potong 2 ni, tulis dekat atas dia. 26. Ikut dia punya nilai tempat. Okey, so sekarang dah boleh tolak tak? Dah boleh tak tolak? Okey, sekarang kita dah boleh tolak. Okey, so 6 tolak 6 sama dengan berapa? Bagus, Sifar. 2 tolak 1 sama dengan 1. Okey, bagus. 3 tolak 1 sama dengan 2. Okey, dah selesai ke ni? Dah selesai ke? Belum. Sebab apa? Kita ada lagi satu lagi nilai masa yang belum kita tolak. So, kita akan buat lagi satu bentuk lazim. Okey. Macam biasa, hari dan juga jam. Okey. Gariskan. Gariskan. Okey, kita ambil jawapan ataupun nilai yang terakhir. Iaitu 2 hari 10 jam. Yang ni. Ambil. Masukkan dekat sini. 2 hari. Tengok, cikgu lupa lagi. Dah tua. Macam mana? Okey. Masukkan dekat sini. 2 hari. 10 jam. Sifar betul-betul. Okey. Tolak dengan 1 hari. 9 jam. Alright. Kita selesaikan dia. Okey. 10 tolak dengan 9 boleh? Perlu pinjam tak? Okey. Tak perlu Okey. 10 tolak 9. Tak boleh pinjam. Okey. So, 10 tolak 9 sama dengan 1. 2 tolak 1 sama dengan 1. Okey, so jawapan dia adalah okey, 1 hari 1 jam. Tapi awak kena tengok. Yes, terbaik ada Taufik perasan. Okey, awak kena tengok dia nak apa kat belakang ni? Dia nak jam sahaja. Okey, bila dia nak jam saja, awak kena tukarkan hari ni kepada jam. Tukarkan hari kepada jam. Okey, bagus. Awak nampak kat sini awak dah boleh congak. Okey. 1 hari ni bersamaan dengan 24 jam. So, 24 jam tambah 1 jam sama dengan 25 jam. Bagus. Okey, so jawapan dia adalah 25 jam. Ya, so easy. Okey, sangat senang. Okey, so jawapannya adalah 25 jam. Jelas? Siapa ada soalan boleh tanya Cikgu boleh ulang balik, cikgu boleh tunjuk balik. Jelas tak semua kelas? Ada soalan boleh, kalau tak ada mic tanya boleh guna chat. Okey, jelas boleh guna ruangan chat tu untuk tanya soalan. Okey, kalau jelas boleh cikgu pergi kepada soalan lain? Boleh? Alright. Jelas Okey, seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Dia dah melibatkan minggu dan juga hari. Okey, dia dah melibatkan minggu dan juga hari. Okey, so sekarang 5 minggu, 2 hari tolak dengan 6 hari. So, dia nak jawapan minggu dan juga hari. So, macam biasalah kita kena buat bentuk lazim sebab soalan pun dah dalam bentuk ayat matematik dah. Okey, so dia awak tengok kat sini dia ada 2 minggu dan juga hari. Okey, bagus. Okey, kita apa dia? Dah faham dia faham yang penting awak kena tahu perkaitan masa dia. Okey, so kita selesaikan. Masukkan nilai tempat, masukkan nombor 5 minggu, 2 hari, tolak dengan dekat 6 hari ni ada minggu tak? Tak ada, so letak saja sifar, tak nak letak pun tak apa, nak letak pun tak ada masalah. 6 hari. Okey, baik. So, awak boleh selesaikan. Okey, so awak boleh selesaikan. Okey, 2 tolak dengan 6, boleh? Tak boleh. Pinjam sebelah. Bila kita pinjam, awak kena ingat persamaan minggu dan juga hari. 1 minggu bersamaan dengan berapa hari? Bagus. 1 minggu bersamaan dengan 7 hari. Bila perkaitan masa, bila masa ni, awak kena ingat perkaitan-perkaitan ni Okey, so awak pinjam 1 minggu daripada sebelah. Minggu ni akan jadi
4, bagus. Okey, 1 minggu pergi kepada hari dia jadi 7. 7 tambah dengan atas ni berapa? 2 tambah, ha, bagus. Potong, letak 9. Okey, so 7 tambah 2 sama dengan 9. So, dia akan jadi 9. So, 2 ni dah boleh abaikan. Okey, sekarang awak boleh tolak tak 9 tolak dengan 6? Okey, bagus. So, sekarang 9 tolak dengan 6 dapat berapa? Okey, bagus. 9 tolak dengan 6 dapat 3. 4 tolak sifar, 4. So, ada apa lagi tak? Tak ada dah. So, jawapan nak dalam minggu dan hari. So, jawapan dia 4 minggu, 3 hari. 3 hari lebih tak 7? Tak lebih kan? So, tak perlu tukar. Ini tak lebih. Yeah. Okey. Okey. Soalan nak jam. Kalau minggu tu soalan nak jam. Awak boleh ubah kepada hari dulu, lepas tu awak ubah kepada jam. Faham? Okey, 4 minggu tu awak darab dengan hari. Awak ubah kepada hari, 4 darab 7 sama dengan 28. 28 nak tukar kepada jam, 28 darab dengan 24. Okey, dapat berapa? Awak akan dapat nanti. Faham tak penjelasan saya? Okey, minggu nak ubah kepada hari. Nak ubah kepada hari. Okey, awak ambil minggu ni, awak ubah dulu kepada hari. Okey, so 4 minggu awak ubah kepada hari. 4 minggu ubah kepada hari. Ingat tadi tu kita buat formula minggu kepada hari. Minggu. Okey, darab ingat ya. Darab berapa? Darab 7. Dah lupa tu. Berkaitan tu. Bahagi 7. Okey, so minggu hari darab 7. So, darab 7 sama dengan berapa? 28. So, 4 minggu sama dengan hari sama dengan 28. Nak tukar kepada jam. Awak kena ingat perkaitan hari dengan jam. Okey, bagus. Satu hari bersamaan dengan berapa jam? 24 jam. Kalau ke kanan, kita darab 24. Kalau ke kiri, kita bahagi 24. So, 28 nak tukar hari, nak tukar kepada jam, kena darab dengan 24. So, 28 darab dengan 24. Okay, so boleh selesaikan 8 darab 4, 32. 4 darab 2, 8. 8 tambah 3, 11. Okay, 8 darab 2 sama dengan 16. So, dari sini 16. 2 darab 2, 4. 4 tambah 1, 5. So, ini awak tambah. So, jawapan dia 672 jam. Jelas tak, Adam? Jelas Kalau nak tukar terus, nak tukar cikgu, nak tukar minit, buatlah sama. Sama je. Nak tukar saat cikgu, buatlah sama sahaja. Okey? Benda yang sama. Okey, buat formula, tahu dia punya cara tukar unit, awak akan dapat jawapan. Sangat-sangat mudah. Okey, jelas soalan nombor 3. Ada soalan lagi? Okey, bagus ya Adam, soalan yang baik. Okey, soalan yang bagus. Benda-benda tu awak akan belajar nanti pada, tak silap cikgu dah ajar 5, 6 awak belajar lah kot. Ataupun tingkatan 1. Okey. Ada soalan lagi tak untuk soalan nombor 3? Tak ada yang lain pun tak ada Ada tak? Kalau ada boleh raise hand. Kalau ada boleh chat, tak ada masalah. Cikgu boleh bantu. Okey, sebab apa? Sebab soalan yang lepas ada yang hentam. Okey, soalan lepas yang cikgu tengok, yang tu dia ada hentam. Okey. Dia tak buat pun hari minggu, dia buat macam ni. Okey, dia buat 5 minggu 6 hari, dia buat macam ni. Tambahlah, kalau tambahlah minggu lepas, kelas lepas kita belajar tambah kan. Dia tak buat pun. Dia buat 5, 2 tambah 6. Lepas tu dia buat 8 macam tu je. Jadi 58, 426. Dia tak ada pun bahagi dua-dua ni, tak ada. Okey. Itu saya tak tahu. Okey, sebab saya dah ajar. Lepas tu bila saya tanya kalau tak faham, kenapa tak faham? Lepas tu dia tak tanya. Okey. Saya tak boleh tahu awak faham atau tak faham. Awak kena bagi tahu saya sebab kalau awak faham, kita boleh teruskan. Kalau tak faham, cikgu akan ajar lagi sekali sampai awak faham. Awak boleh tanya, tak ada masalah. Okey? Jelas Jangan takut untuk bertanya. Okey, jangan takut untuk bertanya. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan 4
dalam buku teks ada. Ini pun sama, dia dah bagi dalam bentuk ayat matematik. Dan ini dia tolak dengan tiga nilai. Nilai pertama, nilai kedua, nilai ketiga. Dan jawapan dia nak dalam hari sahaja. Okey, tapi awak kena pastikan tengok dekat sini dia ada dua masa, minggu dan juga hari. So awak boleh buat bentuk lazim minggu dan juga hari dahulu. Okey, so minggu dan juga hari. Okey. Buat bentuk lazim. Lepas tu buat apa? Kita tolak dulu dua nilai sahaja dulu. Okey. Lepas tu dah dapat jawapan, kita tolak dengan nilai seterusnya. Okey, masukkan nilai 8 minggu. Ada hari tak? Ada hari tak? Jangan cuak. Ada hari tak? Dia hanya ada 8 minggu saja. Dia tak ada hari, so awak boleh letak sifar. Okey. Tolak dengan 6 minggu 2 hari. Okey, bagus. Alright. Sekarang kita tolak. Okey. Sifar tolak 2 boleh? Tak boleh. Pinjam sebelah. Ini akan jadi 7. Okey, 7. Minggu pergi hari akan jadi. Sebab apa 7? Sebab kita tambah dengan sifar. 7 tambah kosong sama dengan 7. So, potong sifar ni jadikan dia 7. Kosong ni abaikan terus. Okey, so sekarang 7 boleh tolak 2? Boleh. 7 tolak 2 sama dengan 5. Bagus. Bagus, Akil. Okey, 7 tolak 6 sama dengan 1. Okey, dah selesai? Okey, dah selesai. Yang ni dah selesai. Yang soalan belum. Sebab apa? Kita ada lagi 5 hari dekat sini. Okey, so kita kena selesaikan dia. Okey, ambil soalan ataupun ambil jawapan yang terakhir dan kita akan selesaikan. Tapi sebelum tu kita kena buat dia punya bentuk lazim. Okey. So, minggu dan juga hari. Okey, lepas tu kita masukkan jawapan yang terakhir. 1 minggu, 5 hari. Sekejap, cikgu selalu terlupa. Kita masukkan nilai 1 minggu, 5 hari. Tolak dengan 5 hari. Ada minggu tak? Ada minggu tak dekat sini? Tak ada, so awak boleh letak je sifar. Okey. Nak letak 5 hari terus pun tak apa. Nak letak sifar dengan 5 pun tak apa. Tak ada masalah. Terpulang kepada awak. Okey, mana yang senang. Okey, so sekarang kita akan tolak. 5 tolak 5. Sifar, bagus. 1 tolak sifar. 1. Okey, so jawapan dia adalah 1. Bagus. Jawapan dia 1 minggu. Tapi dia nak jawapan hari. So, 1 minggu bersamaan dengan 7 hari. So, jawapan dia 7 hari. Awak kena bagi jawapan 7 hari. Kalau awak bagi jawapan 1 minggu, kurang tepat. Sebab dia nak jawapan dia dalam hari. So, jawapan dia adalah 7 hari. Okey. Jelas tak? Senang tak? Bagus. Senang. Awak tahu perkaitan masa. Awak tahu nak buat formula. Awak tahu nak tolak. Tahu nak pinjam. Awak boleh jawab dengan mudah. Okey. Baik, sekarang kita masuk perkaitan masa yang baru, tahun dan juga bulan. Okey, dekat sini hanya ada 2 nilai masa. Maksudnya dia tolak 2 nilai sajalah. Okey, so kita akan tengok sebab kita dah tahu ayat matematik dia. So awak akan tolak saja tahun. Tengok sini ada 2 nilai masa dan juga bulan. Okey. Okey, garis. Okey, so sekarang 10 tahun 7 bulan tolak dengan 1 tahun 9 bulan. Okey, masukkan nilai 10 tahun 7 bulan tolak dengan 1 tahun 9 bulan. Okey, jangan salah bila awak ambil dekat soalan. Kadang-kadang ada anak-anak murid cikgu dia salah waktu salin balik soalan. Itu kecuaian yang sangat-sangat perlu dielakkan. Okey. Baik, so sekarang kita akan tolak. Kita akan tolak 7 tolak dengan 9. Okey, 7 tolak dengan 9. Boleh tak 7 tolak dengan 9?
Tak boleh. So, kita kena pinjam dan awak kena ingat balik 1 tahun bersamaan dengan berapa bulan? 12 bulan. Bagus. Ini awak kena ingat. Okay. So, 7 bulan pinjam dekat sebelah. Sebelah akan jadi berapa terus? 9. Bagus. 9. Okay. So, 1 tahun ni dia pergi sebelah. Dia akan jadi bulan. Dia jadi 12. 12 tambah dengan nombor paling atas. 7 jadi 19. Bagus. 19 bulan. Okey, so nombor 7 ni awak abaikan, nombor 10 awak dah boleh abaikan. So 19 tolak 9. 9 tolak 9 sama dengan sifar 1, 10. Okey, 9 tolak 1 sama dengan 8. So jawapan dia adalah 8 tahun 10 bulan. Okey, so 10 bulan ni, 10 ni tak lebih daripada 12. So tak perlu tukar Okay, kalau lebih baru awak tukar. So, 8 tahun, 10 bulan. Jelas, senang. Oh, senang cikgu laju lah. Seterusnya. Seterusnya. Soalan contoh nombor 6. Yang ni tolak dengan berapa nilai ni? Awak kena tengok betul-betul. Yang ni tolak dengan 3 nilai. Ada 3 nilai kat sini. Nilai pertama, nilai kedua, nilai ketiga. So, awak ambil dulu. Awak tolak satu persatu. Okay, macam biasa. Buat bentuk lazim sebab dah ada ayat matematik. So, kena tengok dekat sini. Dia ada dua nilai iaitu dekad dan juga tahun. Dan dia nak jawapan dalam dekad dan juga tahun. So, tuliskan dekad, gariskan dan juga tahun. Okey, masukkan nilai. Masukkan nilai 20. Dekad 3 tahun. Tolak dengan dekad ada ni tak? Ada dekad tak dekat nilai kedua? Tak ada. Letak saja sifar. Okey, ataupun letak terus 4. Tak ada masalah. Okey, gariskan. Okey, baik. So, sekarang kita boleh tolak. 3 tolak 4. Potong sikit. Potong Mana ni? Biarlah dulu. Kalau cikgu potong ni, dia potong habis tu. Okey. So, pinjam dekad 20, dia akan jadi berapa? 19. Kau pinjam 1. 1 dekad sama dengan berapa tahun? Bagus. 10 tahun. Okey. So, 10 pergi dekat sebelah. 10 tambah nombor yang atas iaitu 3 akan jadi 13. Okey. Kalau awak tak nak potong, awak tambah 1 saja pun tak apa. Ya. Dua dekad lah. Oh, tempat ni dah 2 dekad. Nampak dah lain sikit awak punya perkataan. Nampak macam terpelajar sikit. Daripada awak cakap 20 tahun. Oh, tempat ni dah 2 dekad lah. Nampak. Nampak. Oh, awak belajar masa. Nampak. Okey, baik. So, sekarang yang ni awak tak payah kalau awak nak potong letak 13 pun boleh. Tapi kalau awak nak letak 1 pun sama je. Dia tetap juga dapat 13. So, 13 tolak dengan 4 dapat berapa? 9. Okey, bagus. So, 19 tolak sifar sama dengan 19. So, 19 dekad, 9 tahun. Jangan lupa kita ada lagi satu nombor dekat sebelah kat belakang. So, buat dia punya bentuk lazim lagi sekali. Dekad dan juga tahun. Okey. Baik, masukkan nilai. Masukkan nilai yang terakhir. Nilai terakhir kita dapat tadi apa? 19 dekad. 9 tahun. Tolak dengan 5 dekad. Cikgu lupa tu. Tak apa, tak payahlah. Okey, sama je. 8 tahun. Malah nak padam dah. Okey, so 9. Okey, 9 tolak 8. 1. Okey, 9 tolak 8, 1. Sekejap ya, cikgu cari color lain pula. Okey, 9 tolak 8 sama dengan 1. Okey, 9 tolak 5. 14. So, jawapan dia adalah 14 dekad 1 tahun. Okey, so 14 dekad
1 tahun. Aha. Nah, umur awak 1 dekad lah. Macam tu. Okey. Cikgu berdekad-dekad. Berdekad-dekad cikgu. Okey. Baik, berdekad-dekad tak sampai abad lagi Okey, sekarang kita tengok abad. Abad dengan tahun. Okey, abad dengan tahun. Ini adalah soalan contoh yang terakhir. Okey, dia dah bagi ayat matematik. Okey, so kita tengok ayat matematik, kita terus buat dia punya bentuk lazim. Ada dua masa kat sini. Okey, abad dan juga tahun. Abad dan juga tahun. Okey, gariskan. Masukkan nilai. Okey, masukkan nilai. 3 abad. Cikgu lupa lagi ni. Okey, ingat siapa yang baru masuk tu kena ingat kalau awak buat soalan tolak, awak selangkan satu petak kosong dekat atas. Takut nak kena pinjam. Okey, senang awak nak tulis. Okey, so 3 abad, 20 tahun, tolak dengan 1 abad, 36 tahun. Alright. Okey, Adam Taufik mesti menyampah tengok ekor bawah ni kan. Okey. Baik, so sekarang kita akan cuba selesaikan 20 tolak 36. 20 tolak 36. Tak boleh awak kena tengok keseluruhan nombor Awak jangan tengok dekat nombor belakang je. Awak kena tengok keseluruhan nombor. Okey, untuk operasi masa ni. Okey, so 20 tolak dengan 36 tak boleh. Awak kena pinjam dekat abad. 1 abad bersamaan dengan berapa tahun? Bagus, 100 tahun. Apakah nama lain bagi abad? Dah terkeliru dah. Ah. Fukun. Apa lah. Kurun. Awak dah jawab betul lah tadi. Okey, so kurun. Okey, baik. 1 abad bersama dengan 100 tahun. So, awak tak boleh tolak dekat bahagian tahun ni. 20 tak boleh tolak dengan 36. Awak kena pinjam dekat abad. So, awak pinjam 3 daripada abad ni. Awak akan dapat 3 berapa abad dah tinggal. Awak pinjam 1. Okey, yang ni abad ni. Ni tinggal berapa? Okey, bagus. Ni tinggal 2. Okey, pergi dekat sini. Dia akan jadi 100 tahun, betul? Okey, di dalam rentas masa 100 tambah dengan nombor yang atas 20 akan jadi. Okey, potong, letak 120. Okey. Boleh. Kenapa panggil kurun? Orang dulu panggil kurun. Okey, lepas tu ada abad. Okey, awak pernah dengar dah berkurun dah barang ni. Maksud dah lama lah tu. Okey. Okey, baik. Okey, so kalau ni awak nak potong letak atas boleh. Kalau nak letak 1 dekat belakang pun boleh. Tak ada masalah. Okey, tapi nak selamat potong letaklah 120. Okey, so awak akan dapat 120. 120 tolak dengan 36. Boleh? Okey, so kita selesaikan. Okey, sifar tolak 6. Sifar tolak 6. Tak boleh. So, awak boleh pinjam. Okey, dekat sini awak kena tengok baik-baik. Cikgu pinjam dekat sini. Sini akan jadi 1. Sebab apa boleh jadi 1? Sini jadi 10. Kenapa cikgu boleh pinjam seperti biasa? Sebab dia dalam keluarga yang sama. Okey, dia dalam keluarga yang sama. Keluarga masa untuk tahun. Kalau awak pinjam tadi, awak pinjam keluarga yang berlainan. Ini kalau dalam tahun ni awak boleh pinjam seperti biasa. Pinjam 2, tinggal 1, sini akan jadi 10. 10 tolak 6 sama dengan 4. 1 tolak 3, tak boleh. 1 pinjam jadi 11 tolak 3, dapat berapa? Cikgu nak tulis ni. Okey, 8. 2 tolak 1 sama dengan 1. Okey, awak tengok kat sini 84 tahun. Adakah dia melebihi 1 abad? Tak melebihi 100 tahun. So, awak boleh pakai jawapan yang terakhir. Okey, jawapan dia adalah 1 abad 84 tahun. Okey.
Okey, boleh faham tajuk hari ni senang je kan? Sebab awak dah belajar tambah tu, awak dah boleh faham tajuk tolak macam mana. Okey, baik. Ini adalah... Ada soalan tak sebelum cikgu bagi soalan? Ya. Kalau dia lebih daripada 1 abad. Maksudnya dekat bahagian mana tu, Akil? Dekat bahagian 84 ke dekat bahagian 1? Okey. Okey, contohnya awak dapat tolak atau awak tambah, awak dapat 184. Kan? Awak kena tukarlah abad 184 tahun ni kepada 1 abad. Macam kita buat operasi tambah tu. Okey, so 184 tahun tukar kepada abad. Okey, abad dengan tahun. Macam mana cikgu tolak yang tahun ni? Oh, awak terlepas tadi Okey, kejap ya. Cikgu selesaikan dulu jawapan Akil Kamil tu. Nanti saya akan beritahu yang awak punya. Okey, setahun dengan abad, abad dengan tahun. Ke kanan darab, ke kiri bahagi. 1 abad bersama dengan 100 tahun. So, ini awak darab 100. Yang ini awak bagi 100. So, sekarang 184 tahun. Tahun nak tukar kepada abad, kena bahagi 100. So, 184. La ilaha illallah. Itulah. 184 bahagi dengan 100. So, awak akan dapat 1 darab 100, 100 tolak 48. So, yang atas ni awak akan dapat abad. Yang ni awak akan dapat tahun. So, 1 abad tambah dengan 1 abad 84 tahun. Awak akan dapat 2 abad 84 tahun. Macam tu lah, Akil Kamil. Okay, awak kena ubah dia punya nombor. Okey, Adam Taufik. Cikgu macam mana selesai yang sebelah Okey, tengok Selesai yang ni awak tak ingat awak tak nampak dia sebab awak terkeluar saya power bateri okey, tak apa. Cikgu tunjuk lagi sekali Okey, baik. Macam ni Okey, so 20 tahun tolak dengan 36 tak boleh. Sepulau awak buat, awak kena pinjam. Okey, awak kena pinjam tahun, kena pinjam dengan abad. Lain keluarga. So, tengok dekat sini, 1 abad bersamaan dengan 100 tahun. Okey, so awak pinjam 1 daripada abad, sini akan jadi 2, sini akan jadi 120. Sebab apa? 1 abad bersamaan dengan 100 tahun, awak tambah nombor yang atas ni 100 tambah 20 akan jadi 120. Jelas tak, Adam Taufik? Okey, baik. So, sekarang awak tolak 120 tolak tahun. Okey, so sifar tolak dengan 6. Boleh tak sifar tolak dengan 6? Tak boleh, pinjam sebelah. Sini akan jadi 1, sini akan jadi 10. Sebab apa dia boleh, awak boleh pinjam macam tolak nombor bulat biasa? Yes, bagus. Sebab dia keluarga sama. Keluarga tahun. Bukannya keluarga berlainan. Kalau keluarga berlainan macam ni, keluarga masa untuk abad. Yang ni untuk tahun, awak kena pinjam lah. Awak kena gunalah perkaitan waktu ni. Okey. Okey, so 10 awak boleh pinjam. Seperti biasa, so 10 tolak 6 sama dengan 4. 1 tolak 3 tak boleh. Pinjam sini 1 sama je. Kalau awak tak nak pinjam pun, awak akan jadi 11 juga. So, 11 tolak 3 sama dengan 8. 2 tolak 1 sama dengan 1. So, jawapan dia 1 abad 84 tahun. Jelas tak, Adam Taufik? Jelas tak, Ryan? Okey. Okey. Baik. Ada soalan lain tak? Okey, boleh buat Senang saja Okey, ini adalah soalan untuk hari ini. Okey, tengok. Jelas tengok tengok baik-baik Tengok baik-baik Tengok nombor soalan baik-baik Jangan jawab semua. Awak nampak cikgu ni boleh cakap jangan jawab semua. Cikgu lain awak jawab semua. Okey. Buat A, B, C, D, H, I. Tak ada G A, B, C, D, H, I.
Okey. Average. Average. Okey. Average. Okey. Muka surat 157. Average. 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 Okey. Buat muka surat 157. Jelas tak? Apa dia? Soalan B. 5 minggu tolak 2 hari. Okey, kejap 5 minggu tolak 2 minggu 6 hari. Okey, kejap Okey, cikgu nak stop recording.